Hai, Assalamualaikum semua. Malam ni kelas ganti kelas ganti untuk tahun 2 dan 3. Jadual asal kita pada hari Sabtu. Tapi hari Sabtu lepas cikgu ada kerja, kita ganti hari ni. Hari Sabtu ni ada kelas. Hari Sabtu ni insya-Allah ada kelas seperti biasa dah. Murid tahun 2 dan 3 sekarang. Siapa ada buku ni, keluarkan buku ni. Dengan rujuk buku ni juga. Last hari tu kita belajar apa Kelas terakhir kita belajar apa Kelas tahun 2 dan 3. Malam ni tahun 2 dan 3. Semalam tahun 4, 5, 6. Esok tahun 1. Kita belajar perpuluhan dengan pecahan. Kita belajar pemudahkan pecahan kan. Tentu mencabar nak bagi awak faham. Sangat mencabar nak bagi awak faham. Tapi pemudahkan pecahan murid tahun 6 ada lagi tak tahu tau. Murid tahun 5, tahun 4 pun dah aduh lah. Cikgu rasa cikgu nak fokus pada pecahan lagi lah. Pecahan setara, permudahkan pecahan. Boleh? Ini kita masuk tambah pecahan sikit. Kita masuk pecahan. Memudahkan pecahan lagi lah malam ni. Sebab topik ni ramai murid tak kuasai, termasuk murid tahun 4, 5 dan 6. Termasuk. Padahal dia patut kuasai di awal darjah 2 dan 3. Okay. Kelas tahun 2 dan 3. Malam ni kita fokus pecahan. Cikgu nak murid-murid tahun 2 dan 3, basic pecahan dia kuat. Sebab pecahan dikenali sebagai ibu segala topik. Kenapa ibu segala topik? Dalam semua subtopik lain, banyak soalan berbentuk pecahan. Contoh, semalam cikgu ajar tahun 4, 5, 6. Tajuk kita masa dan waktu tau. Masa dan waktu 1 tahun ada berapa bulan. Tapi dia tanya dalam pecahan. 1/5 tahun berapa bulan? 1/8 abad berapa tahun? 1/2 jam berapa minit? Banyak soalan macam tu. Dalam soalan ukuran panjang ke 1/3 kilogram tambah dengan 250 gram. Berapa gram? Pecahan dimasukkan dalam semua subtopik lain. Pecahan dikenali sebagai ibu segala topik yang ramai murid tak kuasai dengan baik. Malam ni cikgu nak fokus murid tahun 2 dan 3 bagi strong asas pecahan. Boleh? Waalaikumsalam. Okey, yang kat platform biru bantu share, tag kawan-kawan yang ada anak tahun 2 dan 3 yang platform TikTok kita, bantu tap-tap like, cukupkan 5k like. Cukupkan 5k like. Kita nak mula kelas. Tahun 2 dan 3 slow sikit lah tap-tap like. Semalam tahun 4, 5, 6, cikgu mula 3 minit dah dapat dah 7,000 like. Tap-tap like kat TikTok. Dia orang laju tap-tap. Murid tahun 4, 5, 6 kan. Kita belajar 10 minit tu dah 20k like dah. Kenapa penting tap-tap like ni? Agar video cikgu FYP. Supaya orang lain pun perasan cikgu sedang buat kelas matematik, dia orang boleh join dan belajar sama. Itu tujuan dia. Dan cikgu rasa cikgu kena buat akaun TikTok barulah. Akaun TikTok cikgu yang ni dah banyak kali kena restricted. Tak boleh letak dah beg kuning. Tak boleh dah. Susah dah nak beli buku. Tak boleh letak. Account restricted. Your account is permanently restricted from selling product. Cikgu rasa cikgu kena buat TikTok barulah. Siapa nak dapatkan buku ni yang kita guna dalam kelas live, klik link di bio. Join dalam tele cikgu, dalam tu ada link untuk belian buku. RM3.9 saja senaskah.
Bantu tap-tap like, share-share dulu. Kita nak mula tajuk pecahan. Tahun berapa? Tahun 2 dan 3. Hari ni tahun 2 dan 3. Esok tahun 1. Tahun 3 elok kucing omel. Sebab saya tahun 3 elok kucing omel. Ini memang kelas yang sesuai untuk awak yang di tahun 3. Esok tahun 1. Saya ada buku tu. Okey, Mifa bagus. Ada buku tu. Bagus. Memang cikgu banyak guna buku ni. Tapi siapa tak ada buku jangan risau. Tetap boleh belajar. Pastikan ada alat tulis dan juga pensel. Dan juga buku. Kita buat sama-sama buku ni. Ini cikgu buat dalam live ni semua ni. Sini cikgu buat dalam live. Tak adalah semua soalan. Tapi kebanyakan ni adalah. Yang lainnya awak buat lah. Jawapan dia ada kat tengah-tengah. Pecahan. Kita ulang balik pecahan. Kita nak ulang balik yang minggu lepas. Taman tak kuasa ni. Setara ni. Pecahan setara. Okey, adik-adik tahun 2 dan 3. Ready tak? Are you ready? Siapa ready? Bila kata, are you ready? Awak jawab, yes, sir. Okay. Yes, sir tu angkat. Kuat-kuat. Bagi jiran awak pun dengar. Sampai dia pun terkejut. Jiran awak kata, apa benda ni? Kawan aku menjerit ni. Dia pergi hintai kat tingkap rumah awak. Sedang belajar matematik. Dia pun balik ke rumah dia. Ayah, buka TikTok Cikgu Fadli. Nak belajar matematik. Okay, boleh. Are you ready? Yes, sir. One more time. Sekali lagi. Are you ready? Good. Okay. Testing power. Murid-murid tahun 2 dan 3 dulu. 2 tambah 7. Macam mana nak beli buku Mat Cikgu? Klik link di bio. Join dalam tu ada link. Klik link di bio. 9. Naurah Laju. Okay. 9 Naurah nombor 1. Aunty Odah nombor 2. Hanis nombor 3. 7 tambah 8. 7 tambah 8. Kelas tahun 2 ini ada tak? Ada. Farhana nombor 1. Farhana 15. Nombor 2 jawab laju adalah Mizi Boy. Salah 12 jawab. 7, 8, 15. Akif Dak nombor 2. Eldia nombor 3. Mom of 3 salah 13. 8, 7, 15. Ada jawab 25. 12 tambah 19. 12 tambah 19. Laju Farhana. Farhana nombor 1. 31. Liza salah. 21, 31 Farhana nombor 1, nombor 2 Z Berbisa. Ada pencabar baru masuk dalam ranking. Z Berbisa nombor 2. Asilah Saidin salah. 27 jawapan dia salah. Fatimah Mihat 31. Fatimah nombor 3. 12 tambah 19 adalah 31. 27 tambah 28. 27 tambah 28. 42 salah. Farhana lagi. 2 kali Farhana nombor 1. Jawapan dia 55. Nombor 2 adalah Z Berbisa. Nombor 2. Nombor 3 Lisa Yahya. Ada pencabar baru. Lisa Yahya. Dekat sini nombor 1 yang soalan tadi adalah Azanah Siran. Nombor 2 Fazlina Nasriah. Nombor 3 NM. Kemudian Siti Zamriah nombor 1 jawab 55. NM. 55 betul. Fazlina nombor 3 pula. Tadi dia nombor 1 dekat platform biru. 4 darab 7. 4 darab 7. Siapa nombor 1? 4, 7, 2, 8 nombor 1 jawab dengan paling pantas Liana Noel. Farhana Ella salah 21, 7, 3, 3, 7, 4, 7, 28. Shana 007 ada pencabar baru masuk ranking podium nombor 2. Asilah Saidin nombor 3.
Dekat sini paling laju Fazlina nombor 1, Azana Siran nombor 2, Kema Othman. Oi, Kema Othman masuk ranking. 6 darab 8. 68 berapa? 68 berapa? 48 Farhana Ella nombor 1. Nombor 2 adalah Hairizol Haini. Nombor 3 Francine. Oi, ada pencabar baru. Francine masuk liga dengan Hairizol Haini. Mana orang lain tadi yang selalu dapat tu tadi? Kat sini Azana Siran pula nombor 1, Sohana nombor 2, nombor 3 Zamriah. 3 orang ni selalu masuk podium ni. Kalau dekat platform biru ni. 7 darab 8. 78 berapa? Cikgu tambah lah, boleh. Dia tak hafal sifil lah tu, dia suruh tambah. Hadi salah, 48 salah. 63 salah. 785, 65, 6 siapa paling laju? Rosa, penjabar baru. Francine, 2 kali naik podium. Triple FJ, ada pencabar baru lah kat TikTok. Kat sini paling laju Suhana Makzin, Kema Norezlin Jamaluddin. Pencabar baru Norezlin Jamaluddin. Okey, tambah. Dia kata dia yang tak hafal ni, cikgu tambah lah sebab dia tak hafal sifil. Dengar betul-betul Tambah berturut-turut. Apa maksud tambah berturut-turut? Tambah 2 kali. 8 tambah 8 tambah 14. 8 tambah 8 tambah 14. Laju lah Farhana Ella ni. Farhana Ella nombor 1. Cikgu atas 1 bila? Malam esok, Mang. Malam esok jam 8 malam. Malam tahun 2 dan 3. Z berbisa kembali masuk podium. Lama dia kena tinggal. Francine lagi nombor 3. Francine 3 kali berturut-turut lah dalam podium. Jawapan dia 30. Dekat sini Azana Siran nombor 1. Mona Yani masuk podium. Dan Siti Zamriah nombor 3. Last. Lagi besar nombor. 53 tambah 5 tambah 7. 53 tambah 5 tambah 7. Jangan guna kalkulator 5. Ada jawab 115, 113, 119. 53 tambah 55. 53 tambah 55 adalah 108 tambah 7. 108 tambah 7 adalah 115. Jawapan dia 115. Siapa paling laju? Farhana Ella paling laju tapi salah. Dia 113. Z berbisa nombor 2 laju tapi salah. 110. Pemenang pertama Hazikah NA. Paling tepat. Nombor 2 Ain Farhan. Nombor 3 Francine. Dekat platform biru nombor 1 jawab tepat 115 adalah Faridah Abdul Wahab. Nombor 2 Azanah Siran. Nombor 3 Nurul Akmal. Good. Okay, jom. Campur buat masa ni. Bantu tap like dulu. Kita dah 29k like. Okay. Boleh share dulu. Kita nak mula. Cikgu nak fokus lagi kepada pecahan. Kenapa? Sebab asas di tahun 2 dan 3, murid tahun 4, 5, 6 ramai gagal. Tahu tak cikgu ajar murid tahun 4, 5, 6 tak pandai nak permudahkan pecahan? Bukan seorang, bukan 2, ramai. Cikgu ulang balik. Ni dah 3 kali kita buat pecahan setara. Apa maksud pecahan setara? Maksud dia adalah pecahan sama besar. Nombor dia berbeza, tapi pecahan dia sama besar. Contoh, nombor 1. 1/2 ini dia setara dengan 5/10. Dia setara dengan 5/10. Ada lagi tak? Ada. Infinity. Dia juga sama dengan 10/20. Dia juga sama dengan 2/4. Dia juga sama dengan 100/200. Macam mana kita nak tahu dia setara? Cukup senang. Kita nak bina pecahan setara. Kalau kita nak bina pecahan setara, kita kena darab nombor ni atas dan bawah dengan satu nombor saja. Nombor yang sama. Contoh, 1/2 ni cikgu darab dengan 5. 1 darab 5 dapat 5. Bawah pun kena darab 5 juga. 2 darab 5 dapat 10. Sebab tu 1/2 adalah sama besar dengan 5/10. Okey. Cikgu buktikan kenapa sama besar. Ataupun cikgu darab dengan 10.
Bila atas darab 10, bawah tak boleh darab nombor lain. Bawah pun darab 10 juga. 1 darab 10, 10. 2 darab 10, 20. Cikgu saya nak darab dengan 3 lah. Saya hafal sifir 3. Boleh? 1/2, kalau pecahan setara dengan sifir 3 adalah 3/6. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Cikgu, buktikan. Tak logik lah cikgu. 1/2 ni sama dengan 5/10. Baik, cikgu buktikan. Cikgu buktikan. Sekarang cikgu ada 2 kek yang berbentuk petak. Kek ke apa benda tak kisahlah. Kek yang pertama, cikgu potong kepada 10 bahagian. Cikgu potong kepada 10. Kek yang kedua, kek sama besar. Awak anggap sama besar lah. Cikgu lukis tak adalah tepat sangat, tapi lebih kurang. Kek pertama cikgu potong kepada 10. Cikgu makan 5. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Kek yang kedua, cikgu potong 2, cikgu makan 1 je. Ini cikgu makan 1/2. Ini cikgu makan 5/10. Tengok, bersamaan cikgu makan besar ni. Bersamaan cikgu makan besar ni. Kan sama besar tu. Kan sama besar tu. Jadi dek, tip untuk pecahan setara, kalau dia kata bina pecahan setara, nombor 2. Soalan cikgu adalah, bina pecahan setara bagi 2/3. Apa-apa jawapan boleh. Cuba awak jawab sikit, awak nak jawab berapa? 2/3, awak nak jawab berapa? Cikgu kata, bina pecahan setara. Tulis 3 pecahan setara bagi 2/3. 4/9, betul? 4 saja salah. 4/6. 4/9 salah. 4/6 betul. 6/9 baru betul. 4/9 salah. 4/6. 4/9 salah. Kenapa orang jawab 4/9? 6, 9 betul. 1/3 salah dek. 20/30 bijak lagi senang. Cikgu dah jawab berapa? Dah 2 dan 3. 20/30 betul. 4/7 salah. 10/15 betul. 20/30 betul. Lag ke? Lag. 200/300 betul. 10/15 betul. 10/10 salah. Tak lag pun. 200/300. Lag ke tak ni sebenarnya? Ada orang kata tak, ada kata lag. 0.6 bukan dalam perpuluhan dek. Dalam pecahan setara. Okey. Yang pertama, awak boleh buat darab dengan 2. Bawah pun darab 2. Kalau atas darab 2, bawah tak boleh darab nombor 3 ke 4, 5. Mesti sama. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Kalau darab dengan 3, 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Kalau darab dengan 10, 2 darab 10, 20. 3 darab 10, 30. Kalau darab dengan 100, 200/300. Semua jawapan dia betul. Asalkan awak darab nombor yang sama atas dan bawah. Ada orang jawab tadi 4/9. Dia buat 2 darab 2, 3 darab 3. Tak boleh. Jangan atas darab 2, bawah darab 3. Tak boleh. Kalau atas darab 2, bawah darab 2. Kalau atas darab 3, bawah darab 3. Kalau atas darab 10, bawah darab 10. Dia adalah setara. Apa maksud setara? Sama besar. 2/3 sama besar dengan 2/6, 3, 6/9, 10/15, 20/30, 300, 200/300, 2000/3000. Infinity jawapan dia. Okey, faham cikgu? Alhamdulillah. Okey, faham 200/300 betul. Cikgu darjah berapa? Darjah 2 dan 3. Darjah 2 dan 3. Nak salin kejap? Okey, screenshot dulu. Screenshot dahulu. Screenshot dahulu dan salin. Pecahan setara adalah pecahan itu dia sama besar. Walaupun nombor dia berbeza. 1/2 sama besar dengan 10/20. Awak tak percaya, awak beli kek yang sama besar. Satu tu awak potong 2, awak makan separuh. Satu lagi awak potong 20, awak makan 10. Sama besar, sama banyak awak makan. Confirm. Confirm. Kalau tak sama besar, awak datang ketuk dahi cikgu. Okey, dah. Siapa tak siap salin pun screenshot dulu. Salin sekejap lagi. Kenapa perlu belajar pecahan setara? Supaya awak pandai nak permudahkan pecahan. Ramai murid tahun 4, 5, 6 tak pandai permudahkan pecahan. Nombor 1. Sekarang cikgu bagi nombor 5/7. Bagi pecahan setara bagi 5/7. Bagi 3 jawapan. 3 jawapan. Cikgu nak baca jawapan awak. 3 jawapan.
Tahun 4 pun masuk belajar. Ramai tahun 4 tak tahu pecahan setara. Ramai tahun 4 tak pandai permudahkan pecahan. 10 per 14 betul. 25 per 35 betul. 50 per 70 betul. 10 per 35 salah. Ada orang kata 10 per 35. 15 per 21 betul. 6 per 6 salah, dik. Kenapa dapat 6 per 6? 15 per 21 betul. 25 per 35 betul. 10 per 15 salah. 10 per 15. Macam mana dapat 15? 5 darab 2, 10 cikgu tahu. 7 kena darab 2. 7 darab 2, 14. 15 per 21 betul. 30 per 42. 30 dia darab 6. 5 darab 6, 30. 7 darab 6 adalah 7 darab 6, 42. Betul. 30 per 42 pun betul. 10 per 14 betul. 500 per 700 betul. Kenapa ada orang salah ni? Kalau atas awak darab, katakan darab 5, bawah wajib darab 5. Jangan darab nombor lain. Baru dia jadi setara. Kalau awak darab nombor lain, tak setara. 5 darab 5, 25. 7 darab 5, 35. Betul? Ada orang dia bagi jawapan 500 per 700. Macam mana dia dapat 500? Dia darab 100. Bawah pun darab 100. Betul? Darab 1000 boleh tak, cikgu? Boleh. Cikgu, saya nak darab 1 juta. Saya suka nombor 1 juta. 5 darab 1 juta, 5 juta. 5 juta ada 6 sifat. 7 pun kena darab 1 juta. 7 juta. Betul ke, cikgu? Betul. 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 Dia infinity jawapan dia. Awak nak darab dengan berapa suka hati awak. Asalkan darab nombor yang sama. Inilah dia pecahan setara. Kemudian kita masuk pada topik yang susah. Topik yang ramai murid tak kuasai. Iaitu permudahkan pecahan. Topik ni tolong fokus, dik. Tolong fokus. Ramai murid tahun 6 tak pandai lagi, tahun 4 tak pandai, tahun 5 pun tak pandai. Padahal dia patut pandai di tahun 3. Tahun 3 wajib pandai permudahkan pecahan. Apa maksud permudahkan pecahan? Kecilkan pecahan. Maksud dia kecilkan pecahan. Tapi apa? Wajib setara. Apa maksud wajib setara? Wajib sama besar. Kan kita belajar pecahan setara tadi. Pecahan yang sama besar. Dia sangat berkait rapat dengan permudahkan pecahan. Kecilkan pecahan tapi wajib setara. Contoh cikgu bagi contoh tadi. 5 per 10. Kita nak permudahkan atau kecilkan dia. Jawapan dia adalah 1 per 2. Bagaimana dapat 1 per 2, cikgu? Kita bahagi dengan nombor dia dulu. 5 boleh tak bahagi dengan 5? 10 boleh tak bahagi dengan 5? Bahagi dengan 5 boleh. 1 darab 5, 5. 10 kena bahagi 5 juga. Jangan bahagi nombor lain. 10 bahagi 5, 2. 5 per 10 kita permudahkan jadi 1 per 2. Tengok betul-betul. Yang ni ramai murid tak kuasai. Cek balik dengan nota pecahan setara kita. 1 per 2 kan sama dengan 5 per 10. Cuma bezanya permudahkan pecahan, jawapan dia ada 1 je. Pecahan setara, jawapan dia infinity. Kita boleh buat infinity. Permudahkan pecahan wajib permudahkan sampai paling kecil. 5 per 10 adalah 1 per 2. Kenapa dapat 1 per 2? Sebab bahagi 5. Pecahan setara, 1 per 2 adalah 5 per 10. Kenapa dapat 5 per 10? Kita darab 5 darab 5. Permudahkan pecahan, 5 per 10 kita bahagi 5 bahagi 5. Faham? Boleh faham ke tidak? Okey. Contoh kedua. 3 per 12. Tengok, ni 3 kita bahagi dengan 3 dulu. Kita guna sifir 3 dulu. Kita guna sifir 3 dahulu sebab nombor atas 3. Bawah boleh tak bahagi 3? Dalam sifir 3 ada tak 12? Ada. Jadi kita bahagi sifir 3, bahagi sifir 3. Sama dengan, kat sini awak tulis darab. Yang salin nota ni, awak buat macam cikgu. Kat sini awak tulis darab. Kenapa cikgu tulis darab kat sini? Supaya awak nampak. Berapa darab 3 sama dengan 3? 1 darab 3, 3. Berapa darab 3 dapat 12? 4 darab 3, 12. 3 per 12 dipermudahkan jadi 1 per 4. Sekarang salin dulu.
Cikgu bagi masa 2 minit salin. Yang tak faham, sabar. Yang tak faham, sabar. Cikgu nak bagi semua orang faham betul-betul pemudahkan pecahan malam ni. Ada murid tahun 4, 5 juga malam ni. Tengok betul-betul, Dik. Ramai murid tahun 4 dan 5 tak pandai permudahkan pecahan. Screenshot. Siapa yang lambat salin, screenshot. Cikgu tak nak tunggu lama awak menyalin. Rugi masa cikgu. Rugi masa kita nak belajar jauh lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa tak sempat salin, screenshot. Permudahkan pecahan lagi. Permudahkan pecahan lagi. Ini untuk asas tahun 3 tau. Permudahkan pecahan lagi. Okey. 6 per 24. Kita nak permudahkan dia, kecilkan dia. Step yang pertama. Step yang pertama, kita cuba bahagi dengan 6. Kenapa bahagi 6, cikgu? Sebab nombor atas adalah nombor 6. Bahagi dengan nombor dia itu sendiri dulu. Bahagi 6. Bila atas bahagi 6, bawah kena bahagi 6. Dalam sifir 6. Sebab tahu kenapa sifir dia? Dalam sifir 6, ada tak 6? Ada. 1/6, 6. Dalam sifir 6, ada tak 24? Ada. Bila dua-dua ada, baru kita bahagi dengan 6. Ini first step. Kat atas sama dengan awak tulis simbol darab. Tulis. Kenapa kena tulis? Supaya awak nampak bagaimana cikgu dapat jawapan tu. Bila tulis darab dekat sini, awak tanya diri awak sendiri. Berapa Berapa darab 6 dapat 6? Oh, 1. 1 darab 6, 6. Berapa darab 6 dapat 24? Oh, 4 darab 6, 24. Dah siap. Easy. 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 Boleh faham? Okey, cikgu bagi contoh yang sama dulu. Cikgu nak bagi betul-betul awak faham dulu. 7 per 21. Kita nak permudahkan dia. Mula-mula, jangan terus bahagi 7. Kita tanya dari diri kita. Dalam sifir 7 ada tak 7? Confirm ada. Dalam sifir 7 ada tak 21? Ada. Bila dua-dua ada, jangan guna sifir lain. Guna sifir 7 sahaja. Kat atas sama dengan tulis darab. Kenapa tulis darab? Sebab nak jawab soalan bahagi kena melalui hafalan sifir. Kita tanya diri kita, berapa darab 7? 7. 1 darab 7, 7. Berapa darab 7 dapat 21? 3 darab 7, 21. Betul. Okey, setakat ini, siapa faham 100%? Komen 100. Siapa faham 80%? Komen 80. Siapa faham separuh? Komen 50. Siapa langsung tak faham? Komen 0. Komen 0. 100, 180. 0. Ada 0. Madam Jello. 100, 100, 100. 80, 80. 0. 0. Sakinah 0. 80, 90, 50. Okay, Dik. I am junior 50. Siapa yang dia faham 50% dan ke atas, awak dah bagus. Makna kata awak ada peningkatan. Tapi siapa yang kosong itu awak ada masalah tahu. Cikgu ajar sangat perlahan dah ni. Cikgu ajar dengan sangat perlahan dah ni. Siapa yang 50%, okey dah. Okey, awak dah faham dah separuh. Yang 80 lagi bagus. Yang faham 100% terbaik. Awak paling terbaik. Sekarang cikgu bagi contoh yang lebih susah. Siapa yang kosong tu, cikgu bagi contoh yang mudah je. Cikgu bagi contoh yang mudah dari awal. 4 contoh mudah. Contoh kelima cikgu nak bagi contoh yang mencabar minda sikit. Yang ni paling mudah. Kenapa cikgu kata paling mudah? Sebab dia bahagi nombor sama. 5 nombor atas bahagi 5. 3 nombor atas bahagi 3. 6 nombor atas bahagi 6. 7 nombor atas bahagi 7. Soalan yang mencabar dia datang macam ini. Soalan ini agak mencabar. 6 per 10. Oh, cikgu kita bagi dengan 6 sebab atas 6. No. Bukan semua pecahan kita boleh permudahkan nombor di atas. Sebab tu cikgu suruh tulis darab dulu kat sini.
Berapa darab 6 dapat 6? 1 darab 6, 6. Berapa darab 6 dapat 10? Ada tak dalam sifir 6, 10? Tak ada. Tak ada. Tak boleh bahagi dengan 6. No way. Kenapa tak boleh, cikgu? Sebab kalau atas bagi 6, bawah kena bahagi 6 juga. Sebab kalau atas bagi 6, bawah kena bahagi 6 juga. Dalam sifir 6 ada tak 6? Ada. Dalam sifir 6 ada tak 10? Tak ada. 1 darab 6, 6. Berapa darab 6 dapat 10? Tak ada. Jadi, kalau tak boleh sifir 6, kena turunkan satu demi satu. Kalau tak boleh kecilkan dengan sifir 6, kita cuba kecilkan dengan sifir 5. Dalam sifir 5 ada tak 10? Ada. 2 darab 5, 10. Dalam sifir 5 ada tak 6? Tak ada. 1, 5, 5, 2, 5, 10. Jadi, tak boleh guna sifir 5. Sifir 4, cikgu. Dalam sifir 4 ada tak 6? Tak ada. Tak boleh guna sifir 4. Dalam sifir 3, cikgu, ada tak 6? Ada. 2 darab 3, 6. Kalau atas bahagi 3, bawah pun kena bahagi 3. Dalam sifir 3 ada tak 10? Tak ada. 1, 3, 3, 2, 3, 6, 3, 3, 9, 4, 3, 12. Tak ada 10. Tak boleh bagi sifir 6, tak boleh bagi sifir 5, tak boleh bagi sifir 4, tak boleh bagi sifir 3. Dalam sifir 2, dalam sifir 2 ada tak 6? Ada. 3, 2, 6. Dalam sifir 2 ada tak 10? Ada. Berapa darab 2, 10? 5. Sebab tu bahagi dengan sifir 2. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza dengan nombor soalan contoh lain? Tanya diri awak, sifir 2, berapa darab 2, 6? 3 darab 2, 6. Berapa darab 2, 10? 5 darab 2, 10. Ini jawapan dia. Dah mencabar dah ni. Faham tak? Dah mencabar dah ni. 4 contoh awal, cikgu bagi semua kecilkan nombor di atas. 5 nombor atas bagi 5. 3 nombor atas bagi 3. 6 nombor atas bagi 6. 7 nombor atas bagi 7. Yang ni cikgu bagi soalan tricky sikit. 6 nombor atas tak boleh bagi 6. Kenapa? Bawah tak ada dalam sifir 6. Boleh faham? Boleh faham? Cikgu saya faham separuh dah ni. Okey, dek. Bagus, satu faham separuh. Cikgu akan bagi contoh yang lain pula. Contoh seterusnya adalah 8 per 12. Kita nak permudahkan dia. Permudahkan 8 per 12. Step yang pertama, cuba bahagi nombor atas dulu. Yang ni dulu kena guna. Jangan pandai-pandai guna nombor lain. Dalam sifir 8, confirm ada 8. Sekarang, dalam sifir 8, ada tak jawapan dia 12? Tak ada. 1, 8, 8, 2, 8, 16. Tak ada. Kalau tak ada, turunkan 1. Sifir 7 ada tak 8? Tak ada. Sifir 6 ada tak 8? Tak ada. 12 ada. Jadi tak boleh guna sifir 6 juga. Sebab dia ada yang bawah je, atas tak ada. Sifir 5 ada tak 8? Tak ada. Sifir 4 ada tak 8? Ada. Sifir 4 ada tak 12? Ada. Yes, kita dah jumpa. 8 per 12 nak permudahkan kena bahagi dengan 4. Kenapa bahagi 4? Dalam sifir 4 ada jawapan 8. Dalam sifir 4 ada jawapan 12. Ke atasnya awak buat simbol darab. Kenapa buat simbol? Cikgu, saya tak nak letak simbol. Boleh? Tak letak simbol, tak apa. Cikgu letak supaya awak faham. Kenapa dapat jawapan tersebut? Sebab kita akan tanya diri kita, berapa darab 4 sama dengan 8? 2 darab 4, 8. Berapa darab 4 sama dengan 12? 3 darab 4, 12. Dah siap? Betul. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Siapa faham 100%, komen 100. Siapa faham 80, komen 80. Siapa faham 50, komen 50. Siapa langsung tak faham, komen sifar. Tak faham, tak. 200, faham. 100, 80, 80. 80%. Kosong. Ada sold debt masih kosong. Junior batch kosong lagi. Bib sana kosong. Okay. Tak apa. Ramai dah 100 tapi masih ada yang kosong. Tak apa, dek. Cikgu bagi lagi contoh. Cikgu salin ke? Nak salin boleh, nak tengok saja pun boleh. Yang ni cikgu tak wajibkan salin. Nanti cikgu ada soalan cikgu suruh salin. Cikgu bagi lagi contoh.
Tiga contoh. 5 per 15, 9 per 18, 9 per 15. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Mula-mula garis ini buat ni siap-siap. Mula-mula kita guna sifir dia. Mula-mula guna sifir 5. 1 darab 5, 5 ada. Ada tak dalam sifir 5? Ada tak jawapan 15? Ada. 3 darab 5, 15. Senang. Jadi yang ni senang, kita boleh guna nombor dia sendiri. 5, 5. Berapa darab 5 dapat 5? 1 darab 5, 5. Berapa darab 5 dapat 15? 3 darab 5, 15. Dah siap. Soalan seterusnya. 9. Dalam sifir 9 ada tak 18? Ada. Jadi senang. Bahagi 9. Berapa darab 9 dapat 9? 1. Berapa darab 9 dapat 18? 2. Soalan ni tricky. Mencabar. Okey. 9 per 15. Dalam sifir 9 ada tak 9? Ada. Ada tak 15? Tak ada. Kalau tak ada, tak boleh guna sifir 9. Kita cuba guna 8. Sifir 8 ada tak 9? Tak ada. Dalam sifir 7 ada tak 9? Tak ada. Dalam sifir 6 ada tak 9? Tak ada. Dalam sifir 5 ada tak 9? Tak ada. 15 ada, tapi 9 tak ada. Tak boleh guna sifir 5. Dalam sifir 4 ada tak 9? Tak ada. Dalam sifir 3 ada tak 9? Ada. Dalam sifir 3 ada tak 15? Ada. Teng dapat bahagian 3. Kenapa tak bahagikan 9, cikgu? Kerana dalam sifir 9 tak ada jawapan dia 15. Kenapa tak bagi sifir 8, cikgu? Kerana dalam sifir 8 tak ada jawapan dia 9 dan 15. Kenapa tak guna sifir 7, cikgu? Dalam sifir 7 tak ada jawapan dia 9 dan 15. Kenapa tak guna sifir 6, cikgu? Dalam sifir 6 tak ada jawapan dia 9 dan 15. Kenapa tak guna sifir 5, cikgu? Dalam sifir 5 ada 15, cikgu. Tapi tak ada 9. Tak boleh guna sifir 5. Kenapa tak guna sifir 4, cikgu? Dalam sifir 4 tak ada 9, tak ada 15. Kenapa kita guna sifir 3, cikgu? Kerana dalam sifir 3 ada 9, ada 15. Berapa darab 3 dapat 9? 3. Berapa darab 3 dapat 15? 5. Dah faham. Okey. Dah faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Permudahkan pecahan murid tahun 5, tahun 6 tak pandai lagi. Siapa murid tahun 2 malam ni, dia pandai pegang permudah pecahan, dia faham malam ni permudahkan pecahan, awak dah selangkah lebih pintar. Tahun 2 tak belajar lagi tahu. Tahun 3, ini soalan tahun 3. Tapi awak advance. Cikgu bagi advance. Next. Sekarang semua orang ambil kertas kosong. Ambil kertas kosong. Tulis soalan, jawab. Permudahkan pecahan. Soalan dia permudahkan pecahan. Jawab sekarang. Lima soalan. Lima soalan saja. Salin dan jawab. Salin atas kertas kosong dan jawab. Murid tahun 4, 5, 6 yang join kelas cikgu malam ni buat juga. Buat juga. Sebab ni ramai murid tak pandai permudahkan pecahan. Termasuk murid tahun 6. Geram cikgu. Murid tahun 2 cuba jawab. Kalau murid tahun 2 tak dapat jawab, tak faham, tak apa. Ini di luar silibus awak. Tapi siapa yang faham, awak selangkah lebih pintar, dek. Makna kata otak awak dah sama pandai yang murid tahun 3, tahun 4 dah. Murid tahun 2 yang tak dapat buat ni, tak apa, tak apa. Sebab ini tahun 3 ke atas. 5 soalan, cikgu bagi masa 5 minit. Cikgu nak pergi buat air sekejap. Cikgu nak pergi buat air sekejap. Sekejap, cikgu nak pergi buat air.
Dah siap? Dah siap lama dah. Jap, cikgu pergi ambil air awak pun. Cikgu mana? Takkanlah cikgu lari. Cikgu pergi ambil air. Cikgu bagi masa awak jawab. Okey. Siapa dah siap semua? Komen saya. Siapa tak siap lagi, komen awak. Siapa dah siap semua, komen saya. Saya. Awak, ada seorang awak. 3 orang awak. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Siapa tak sempat juga, cikgu tinggal. Cikgu tak boleh tunggu semua orang yang lambat ni. Nanti rugi masa kita. Seminit saja. Tiga 30 saat lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tet. Okey, soalan yang pertama, permudahkan pecahan kita. 4/20. Mula-mula letak simbol darab kat sini. Okey, kita guna nombor dia dulu. Kita guna nombor 4 dulu. Dalam sifar 4 ada tak 20? Ada. Senang. Bagi 4, bagi 4. 1 darab 4, 4, 5, 4, 20. Settle. Okey, yang kedua, letak simbol darab. Kita tengok nombor atas, 5. Bawah 40. Dalam sifar 5 ada tak 40? Ada. Senang. Bahagi dengan 5, bahagi dengan 5. Berapa darab 5, 5? 1. Berapa darab 5, 40? 8. Okey. Letak simbol darab, 6/21. Dalam sifar 6 ada tak 21? Tak ada. Kena turun kepada sifar 5. Ada tak 6? Tak ada. Sifar 4 ada tak jawapan dia 6? Tak ada. Sifar 3 ada tak jawapan dia 6? Ada. Sifar 3 ada tak jawapan dia 21? Ada. Jadi, sifar 3. Berapa darab 3? 3, 2. Berapa darab 3, 21? 7. Dalam sifar 8, ada tak jawapan kita 28? 38, 24, 48, 32. Tak ada, cikgu. Sifar 7, tak boleh. Sifar 6, tak boleh. Sifar 5, tak boleh. Sifar 4. Dalam sifar 4 ada tak 8? Ada. Ada tak 28? Ada. Sebab tu kita guna sifar 4. Atas ni darab. Berapa darab 4, 8? 2 darab 4, 8. Berapa darab 4, 28. 5, 4, 20, 6, 4, 24, 7 darab 4, 28. Soalan kita yang kelima. Tulis simbol darab kat sini. Dalam sifar 9, ada tak 30? Tak ada. Sifar 8 tak boleh. Sifar 7 tak boleh. Sifar 6, sifar 6, 30 ada. 9 tak ada. Tak boleh. Sifar 5, 30 ada. 9 tak ada. Tak boleh. Sifar 4, tak boleh. Sifar 3, boleh. Berapa darab 3? 9. 3 darab 3, 9. Berapa darab 3? 30. 10 darab 3, 30. Siapa betul semua, komen saya. Siapa salah satu, komen awak. Siapa salah lebih pada 2, komen kami. Betul semua, saya salah satu, awak lebih pada 2. Salah 2 ke 3 ke 4, komen kami. Kami, saya. Alhamdulillah ramainya saya. Awak. Siapa yang awak tu okey tau. Awak pun salah satu. Awak saya. Siapa yang awak dan saya. Alhamdulillah ramai dah murid faham. Seronok tau. Cikgu sangat seronok. Bila ramai boleh komen saya dan awak. Daripada 10 orang komen, 8 orang komen saya dan awak. 2 je komen kami. Tahniah. Topik ni susah, dek. Topik ni susah. Permudahkan pecahan ni. Kalau murid tahun 2, dia betul semua ni. Awak murid pintar dah tahu. Sebab permudahkan pecahan ni, dek. Murid tahun 6 tak pandai. Murid tahun 5 tak pandai. Siapa murid tahun 2 dan tahun 3, dia boleh jawab betul semua soalan ni. Awak dah pintar. Cikgu seronok ah. Kita rehat 5 minit, dek. Kita rehat 5 minit. Mana ni? Kita take 5. Cikgu seronok. Ramai sangat komen saya dan awak. Ada juga kami yang salah lebih ada 2. Ada, tapi paling ramai komen saya dan awak.
permudahkan pecahan adalah satu subtopik yang sangat susah untuk cikgu bagi faham kepada murid-murid. Sangat susah. Bukan cikgu saja, cikgu matematik lain pun sama. Sangat susah. Dia keliru. Macam mana nak kecilkan? Sebab tu, cikgu sangat gembira malam ni. Ramai komen saya dan awak. Komen saya dia betul semua. Komen awak salah satu. Salah satu okey, awak dah faham. Awak cuai je. Faham tak? Tambah-tambah kalau siapa murid tahun 2 malam ni? Siapa murid tahun 2 dia betul semua atau salah satu? Komen nombor 2. Murid tahun 2 dia betul semua atau salah satu? Siapa murid tahun 3 dia betul semua atau salah satu? Komen 3. Tengok. Weh, 2. Weh, ramai murid tahun 2 betul semua dan salah satu. Sebab tahun 2, dek, siapa murid tahun 2, awak tak pandai pemudahkan pecahan tak apa. Ini awak tak belajar lagi, awak belajar di tahun 3, 4, 5, 6. Faham tak? Faham tak? Maknanya, siapa murid tahun 2 malam ni, dia kuasai yang ni, awak selangkah lebih bijak daripada murid tahun 2 yang lain. Selangkah. Yang 3, yang tahun 3 tu, baguslah. Ini silibus awak dah. Awak tak faham ini, awak bermasalah. Murid tahun 4, 5, 6, awak tak. Kalau ada murid tahun 5, dia jawab jawapan dia kami. Maksud dia jawab salah lebih pada 2, awak ada masalah. Awak sangat bermasalah. Kalau murid tahun 5, tahun 6, join kelas cikgu malam ni, dia komen kami ataupun dia salah lebih pada 2, awak bermasalah. Murid tahun 2 boleh komen saya, dia betul semua. Bagaimana nak permudahkan pecahan? Nombor 1, sifir. Paling ramai murid tak hafal sifir. Awak tengok sendiri bukti dia. Nak jawab permudahkan pecahan, wajib hafal sifir. Nak bagi sifir 4, bagi sifir 5, bagi sifir 3, bagi sifir 4, bagi sifir 3, bagi sifir 5, bagi sifir 9. Macam mana awak nak jawab jika awak tak hafal sifir? Sebab tu cikgu sangat marah murid tak hafal sifir. Murid cikgu kat sekolah dulu, cikgu bagi 1 minggu hafal 2 sifir. Contoh, minggu ni tugasan dia adalah sifir 2 dan 3. Kalau murid tak ingat sifir 2, dia kena 10 rotan. Tak ingat sifir 3, 10 rotan. Cikgu memang rotan betul-betul. Mana kata 20 kali yang tak hafal. Cikgu nak dia hafal, cikgu kan nak rotan dia. Cikgu nak dia hafal sifir. Minggu depan pula sifir 4 dengan 5. Ada murid, minggu lepas dah tak hafal sifir 2 dan 3 dah. Minggu depan sifir 4 ke 5, dia tak hafal lagi. Dia kena 40 kali rotan kat tapak tangan ni. Merah, menangis-nangis. Murid cikgu menangis pun cikgu tak berhenti rotan. Cikgu takkan kalah dengan air mata. Rotan. Nak bagi tahu mak ayah dia. Bagi tahu mak ayah dia datang sekolah, cikgu panggil, bagi tahu kenapa anak saya kena rotan cikgu. Cikgu bawa mak ayah dia ke kelas. Di murid-murid, cikgu pesan apa? Seminggu 2 sifir je cikgu nak. 2 je. Murid lain hafal tak? Hafal. Kenapa dia kena rotan? Sebab dia tak hafal. Minggu seterusnya sifir 6 dan 7 pula. Kalau tak hafal langsung, 60 kali rotan tau. Sebab tu murid cikgu hampir semua hafal sifir. Jadi awak pun kena buat macam tu juga. Sifir sangat penting. Sifir adalah jantung matematik. Tanpa jantung manusia boleh hidup tak? Tak boleh. Pecahan adalah ibu segala topik. Tanpa ibu awak boleh tak lahir dunia? Tak boleh. Nampak? Jadi, malam cikgu happy lah. Cikgu happy kerana murid ramai faham. Siapa yang tak faham juga, tonton balik video kita sebelum ni. Kat mana nak tonton? Malam ni kelas kita siri ke-13 tau. Apa maksud siri ke-13 cikgu? Dah 13 kali kelas. Kita mula belajar dari muka surat pertama. Pola nombor, bundarkan, tambah, tolak, darab, bahagi. Siapa yang belum tonton video sebelum ni, klik link di profil cikgu, join dalam tele. Dalam tu ada link kelas-kelas sebelumnya. Okey, jom kita main teka-teki. 3 teka-teki. Kemudian kita sambung sikit je lagi. 3 teka-teki. Teka-teki pertama cikgu nak bagi. Cikgu ambil daripada buku Eksplorasi STEM cikgu. Ini buku terbaru cikgu. Boleh dapatkan Boleh beli dan dapatkan. Buku ni 130 muka surat berwarna-warni. Buku ni membawa awak meneroka alam teknologi, alam sains, alam angkasa dan matematik. Eksplorasi STEM. Ada 30 projek hands-on ataupun lembaran kerja yang awak boleh buat. Boleh buat roket. Kat mana nak dapatkan? Kat TikTok, klik link di bio. Masuk dalam tele cikgu, ada link dalam tele tersebut. Scroll atas sikit, ada buku Eksplorasi STEM. Warna-warni, cantik.
Dia maklumat tentang robot, angkasa lepas, tumbuhan. Okey, jom. Teka-teki pertama cikgu bagi menggunakan buku ni. Teka-teki yang bijak lah sikit. Cik tanya binatang apa kedekut, binatang apa kaya, kuih apa orang tak makan kat tengah. Itu teka-teki dah, cuma bukan teka-teki yang intelek. Apa maksud robot? Robot. Apa maksud robot? Awak suka sangat main robot kan? Murid lelaki terutamanya ada robot kat rumah. Apa maksud robot? Beruang. Apa maksud robot? Robot. Ada topik robot dalam buku ni. Apa maksud dia? Robot dah salah. Teknologi salah. Unimate salah. Besi salah. Orang elektrik salah. Alah, semalam cikgu beritahu lupa. Lupa. Ada orang gaya semalam. Apa maksud robot? Robo salah. AI salah. Robot automatik salah. Ciptaan salah. Habis cakap, belum habis. Habis teka-teki kita sama belajar. Belum habis. Kita habis 9.30. Unimate salah. Itu nama robot pertama. Apa maksud robot? Mesin. Mesin salah. Mechanical salah. Robot salah. Artentatik salah. Tak tahu. Besi salah. Permian salah. Orang dalam masa depan salah. Mainan elektrik salah. Nasi 4 tayar salah. Teknologi AI salah. Penolong kepada diri sendiri salah. Maksud robot, ada maksud dalam buku ni sebuah sistem. Robot ni maksud dia pekerjaan yang membosankan. Pekerjaan yang membosankan. Itu maksud robot yang sebenar. Pekerjaan yang membosankan. Kenapa dia bagi pekerjaan yang membosankan itu robot? Sebab robot, kalau robot buat tayar, kerja dia buat tayar je. Dia tak boleh nak buat kuih ke? Kalau robot tu bahagian welding, datang rem motor dia welding, dia hanya boleh welding saja. Bosan lah buat satu kerja je. Manusia, kita boleh welding, kita boleh bertukang, kita boleh mandi, kita boleh berenang, kita boleh makan, kita boleh buat pelbagai benda. Robot kalau kita assign dia untuk satu task tu je dia boleh buat. Maksud robot adalah pekerjaan yang membosankan. Okey, soalan nombor 2. Dari TikTok, cikgu akan pilih. Komen satu soalan. Satu soalan dari TikTok. Habis pukul berapa? 9.30. Banyak hari-hari apa tak pernah sampai hari esok. Itu senang. Jam apa yang panjang? Jambatan. Okey, satu soalan ni. Kia, dalam banyak-banyak bas apa dalam dia ada haiwan? Dalam banyak-banyak bas apa dalam dia ada haiwan? Bas sekolah ada murid, bas pelancong ada pelancong, bas apa ada haiwan? Dalam banyak-banyak bas zoo. Bas zoo orang lah juga naik. Mana ada bas zoo binatang naik? Ada ke bas zoo? Bas siaran orang. Bas zoo. Aku tak rasa bas zoo. Beli mana buku tu? Klik link di bio. Link di bio, join dalam tele cikgu. Ada scroll atas sikit ada. Basikal binatang ke naik? Bus stop tak. Dalam banyak-banyak bas apa yang ada haiwan? Bas terbalik. Basement. Basket. Bus bear. Basket. Okay, give up. Kia bagi jawapan. Cikgu tak tahu. Bus and friend. Betul lah binatang tentu. Mana Kia yang bagi soalan tadi? Kia. Bus bear ada ke bus bear? Bus bin Robin. Mana Kia yang bagi teka-teki tadi? Give up all lah ni. Kia, Bascom. Bus bear. Apa dia? Bus bear tu apa? Cikgu tak tahu bus bear ada. Bus bear ni sejenis bus ke? Bus bear. Jawapan dia bus bear. Mana Kia yang bagi teka-teki tadi? Dia lari dah. Oh, dia nama makanan bus bear. Tak best rasa teka-teki tu. Okey, dekat platform biru. Satu teka-teki sebelum kita sambung. Bunga apa yang hitam? Bunga tayar. Senang, tak mau. Soalan lain.
Teka-teki yang susah boleh tak? Dekat tengah hutan ada apa? Nah, soalan Nurul Ashikin Mak Isa. Dekat tengah hutan ada apa? Ada harimau, ada gajah, ada binatang. Dekat tengah hutan ada apa? Soalan Nurul Ashikin. Oh, ada T. Betul lah T. H-U-T-A-N. Huruf T kat tengah. Betul tak Ashikin? Betul tak Ashikin? Dekat tengah hutan ada huruf T. Betul tak? Betul! Yes. Okey, jom. Kita sambung. Sikit je lagi. Kita dah pandai permudahkan pecahan. Cikgu sonok dah sebenarnya. Siapa ada buku ni? Tahun 3. Siapa ada buku ni tahun 3? Buka muka surat 9. Buka muka surat 9. Kita jawab sekarang. Siapa tak ada buku ini salin? Soalan C. Permudahkan pecahan tahun 3. Sekejap lagi kita sambung teka-teki. Last kali kita main 10 teka-teki. Okey, jangan risau. Cuma sekarang kita sambung dulu. Soalan nombor C. Awak tak boleh buat garisan-garisan ni. Awak cuma tulis permudahkan pecahan 2/8 sama dengan macam mana. Okey, cikgu bagi contoh satu. Cikgu bagi contoh Cikgu bagi satu contoh. Awak salin macam mana? Awak tak payah salin semua. Siapa yang tak ada buku? Sekejap, cikgu cari kertas kosong cikgu. Mana kertas kosong aku ni? Okey, kita nak buat yang ni. Nampak tak? 3 soalan. Siapa ada buku ni, terus buat dalam buku ni. Nampak tak? Okey. Awak salin macam mana? Awak cuma salin, tulis, tajuk dia permudahkan pecahan. Tulis yang ni. Yang tak ada buku ni. Yang ada buku terus buat dalam buku. Soalan nombor 1, 2/8 sama dengan. Soalan nombor 2, 3/9 sama dengan. Soalan nombor 3, 8/10. Siapa ada buku, buat muka surat 9. Siapa tak ada buku, salin. Salin ni dan jawab terus. Kita buat sama-sama. Okey. Mula-mula permudahkan pecahan, cikgu dah ajar awak. Mula-mula tulis darab kat sini, darab kat sini, darab kat sini. Langkah kedua tulis per. Langkah ketiga kita guna nombor dia. Ni nombor 2. Dalam sifir 2 ada tak jawapan kita 8? Ada cikgu. Senang kacang goreng. Bagi 2. Berapa darab 2? 2. 1 darab 2, 2, 4 darab 2, 8. Yang kedua, dalam sifir 3 ada tak 9? Ada. Senang kacang goreng. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Berapa darab 3? 3. 1. Berapa darab 3? 9. 3 darab 3, 9. Satu soalan cikgu tinggal untuk awak. Cikgu tinggal untuk awak. Sekejap lagi kita nak masuk tambah pecahan sikit. Tambah pecahan senang. Seminit lagi. 1 minit lagi sebelum cikgu bagi jawapan dan kita sambung belajar tambah pecahan. 30 saat. Siapa ada buku ni, jawab kat buku ni tau. Siapa tak ada buku ni, je salin. Buku ni nak beli kat mana? Buku ni yang kat TikTok, pergi klik link di bio cikgu. Klik link di bio cikgu, awak akan dibawa masuk ke dalam tele cikgu. Dalam tu ada link nak beli buku ni. Buku ni harga dia RM3.9 je. Cikgu guna waktu kelas live. Okay. Klik link di bio, join tele cikgu. Dan ada link untuk beli buku ini di dalam tele cikgu. Cikgu tak boleh letak beg kuning. Cikgu kena restricted. Permanently dah. Sampai bila-bila dah cikgu tak boleh letak beg kuning. Jadi caranya cikgu letak link dekat bio. Okey dah, habis masa. Boleh tak bagi 98? Ada tak 98 dan 10? Tak ada. Kalau tak ada, 7 tak ada, 6 tak boleh, 5 ada 10 tapi tak ada 8. Tak ada 4 ada 8 tak ada 10 tak boleh. 3 dua-dua tak ada. 2 dalam sifir 2 ada tak 8? Ada. Dalam sifir 2 ada tak 10? Ada. Jadi bahagi 2. 1 darab 2, 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10. Dah siap? Sudah siap. Siapa betul semua, komen saya. Siapa ada salah satu ataupun salah semua, komen awak.
Siapa betul semua komen saya. Tengok. Siapa betul semua komen saya. Ramai saya. Alhamdulillah, murid dah pandai. Murid aku dah pandai permudahkan pecahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dua per lima. 1/6. 4/8. 2/4. Pecahan per 100 pada rajah. Ni skip dulu lah. Saya tak mau campur aduk. Sebab ni dah masuk topik peratus sebenarnya. Tak apa, yang ni biar. Yang ni pun boleh. Ini kotak 100, ini kotak 100. Satu baris ni ada 10. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 per 100. Itu je. Ni nombor 2, 8 per 100. Nombor 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61. 61 per 100. Nombor 4, 90, 91, 2, 3, 4, 5. 95 per 100. Cuma semua nombor ni boleh dipermudahkan. Ni permudahkan dengan sifir 25. Ni permudahkan dengan sifir 2. Sifir 4. Ni permudahkan dengan sifir, ni tak boleh permudahkan. Ini permudahkan dengan sifir 5 boleh. Okey. Kita nak masuk yang ni. Tambah pecahan. Tambah pecahan. Last. Topik last kita malam ini adalah tambah pecahan. Dek, fokus dek. Tahun 2 dan tahun 3 fokus. Tahun 4, 5, 6 pun fokus. Habis tambah pecahan, kita main teka-teki dah habis lah. Tajuk kita adalah tambah pecahan. Tajuk kita adalah tambah pecahan. Asas untuk tahun 2 dan 3. Tahun 4, 5, 6 pun tengok. Okey, nombor 1. Buat star. Buat star. Penyebut wajib sama. Salin ke cikgu? Salin. Nota ni salin dulu. Hanya nombor atas yang ditambah. Salin ke cikgu? Salin. Nombor 3. Jawapan mesti dalam bentuk termudah, terkecil. Terkecil. Okey, siapa yang lambat menulis screenshot? Nota ni penting. Untuk tambah pecahan, 3 poin utama yang awak kena tahu. Pertama sekali, penyebut wajib sama. Penyebut nombor mana? Penyebut adalah nombor bawah. Ini adalah penyebut. Penyebut wajib sama. Nombor 2 awak kena tahu hanya nombor atas saja yang ditambah. Nombor atas kita sebut pengangka. Tak apalah, hanya nombor atas yang ditambah. Nombor bawah tak tambah. Poin kita yang ketiga adalah jawapan mesti dalam bentuk termudah ataupun terkecil. Ni terkecil ni. Terkecil. 3 poin utama dalam tambah pecahan. Dah siap salin ke belum? Cikgu, ni buat ke anak panah? Buat. Cikgu tulis tak 1/3? Tulis. Tulis nota awak. Dah siap? Dah siap? Dan. Good. Okay, siapa yang belum siap, screenshot dulu. Screenshot dulu, kita nak pergi tambah pecahan. Okay, tambah pecahan. Cikgu salin ke? Yang ni tak payah salin dulu. Tengok je. Tak payah salin dulu. Nombor 1. 1/3 tambah 1/3.
sebelum nak jawab soalan ni, nombor 1, perkara pertama awak kena buat tanya diri sendiri. Penyebut dia sama tak? Apa maksud penyebut? Nombor bawah ni sama ke tak? Ni 3, sama. Bila sama, baru kita pun buat yang kedua. Hanya nombor atas saja yang ditambah. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 3, 3. Jangan tambah nombor bawah. Jangan tambah nombor bawah. Jangan. Okey, nombor bawah tak boleh tambah. Sama juga tolak. Okey. Faham? Faham cikgu. Poin kita yang ketiga adalah jawapan mestilah bentuk termudah. Kecilkan 2/3. Kecilkan yang sibih 2. Dalam sibih 2 tak ada 3. Dalam sibih 1 tak boleh. Jadi ini dah jawapan dia. Dah termudah. Ini paling mudah dah. Tak payah permudahkan dah. Siap. Nombor 2. 2/5 tambah 1/5. Tengok dulu. Cikgu salin ke? Tengok dulu. Sekejap lagi cikgu bagi soalan supaya awak buat dan salin. Yang ni kena salin. Nota ni siapa tak sempat salin, screenshot. Okey. 2/5 tambah 1/5. Sebelum nak jawab, tanya diri sendiri. Tanya diri kita, adakah penyebut dia sama? Penyebut tu apa cikgu? Penyebut adalah nombor di bawah. Adakah nombor di bawah ni sama? Sama lah cikgu, sama-sama 5. Jadi boleh tambah. Nak tambah apa? Tambah nombor di atas sahaja. Nombor di atas sahaja. 2 tambah 1, 3 bawah per 5. Senang kan? Easy. Contoh yang ketiga. Cikgu nak bagi nombor besar lagi. 5/11 tambah 4/11. Langkah yang pertama, awak kena tanya diri awak sendiri, adakah nombor bawah itu sama? Sama lah cikgu, bawah 11, sini pun 11. Jadi, boleh tambah tak? Boleh. Tambah nombor mana? Tambah nombor di atas. Bawah, jangan tambah. 5 tambah 4, 9. 9/11. Boleh permudahkan? Tak boleh. Okey, 3 contoh paling mudah cikgu bagi tahu. Siapa faham semua sekali? Siapa faham? Komen saya. Siapa langsung tak faham, komen awak. Saya. Alhamdulillah. Yang ni kalau ada orang tak faham, cikgu tak tahulah. Murid tahun 1 pun boleh faham. Ada awak, Masya Allah, ada 2 orang komen awak. Tak faham ke? Dah 2 orang komen awak. 3 orang komen awak. Salwa Puteri. 4 orang komen awak. Masya Allah. Baru masuk cikgu. Walah, kami dah nak habis kelas dah. Okey, siapa yang tak faham yang ni, cikgu ulang lagi sekali. Mula-mula ini nota kita. Screenshot. Ataupun salin. Dalam topik tambah pecahan, rule dia, peraturan nombor yang pertama, penyebut wajib sama. Apa maksud wajib sama? Kena sama. Mana penyebut? Nombor di bawah. Itu rule pertama. Rule kedua, hanya nombor atas yang ditambah. Mana nombor atas ni? Bawah tambah tak? Tak payah. Rule ataupun peraturan yang ketiga, jawapan mesti dalam bentuk termudah ataupun terkecil. Dah dapat jawapan, kena permudahkan. Okey, sekarang cikgu tunjuk contoh tadi. 1/3 tambah 1/3. Rule nombor 1, penyebut mesti sama. Sama tak? Sama. Kalau dah sama, tambah. Tambah yang mana? Nombor atas je. 1 tambah 1, 2. 3 kekal. Jangan nak pandai-pandai pergi jadi 6. Jangan jadi 6. Kenapa? Dalam pecahan kita hanya tambah nombor atas. Okey. Contoh kedua. 2/5 tambah 1/5. Nombor bawah sama tak? Sama. Jadi tambah. Tambah apa? Tambah nombor atas. 3/5. Contoh ketiga. 5/11 tambah 4/11. Nombor bawah sama ke tak? Sama. Kalau sama, tambah je lah. 5 tambah 4, 9/11. Next, kita pergi pada soalan yang lebih mencabar. Masih lagi dalam topik tambah pecahan. Apa yang mencabar sangat tu cikgu? 1/8 tambah 3/8. Jawab sekarang. Yang ni salin ke? Salin. Satu soalan dulu. Salin dan jawab. Salin dan jawab terus. Masa kita ada 5 minit je lagi. Okey. Okey, alamak senang ya cikgu. Penyebut dia sama kan? Ni 8, ni 8. Kalau sama, tambah je lah nombor atas. 4/8. Siapa jawab 4/8? Betul. Tapi tidak tepat.
tapi tidak tepat. Kenapa cikgu? Betul lah 1 tambah 3, 4 cikgu. 8 tu 8 lah. Apa yang tak tepat cikgu? Betul dah. Betul dah. Tengok balik peraturan kita. Penyebut wajib sama. Sama tak penyebut? Sama. Peraturan yang kedua, hanya tambah nombor atas. Dah tambah nombor atas, 1 tambah 3, 4. Peraturan yang ketiga. Jawapan mesti dalam bentuk termudah ataupun terkecil. 4/8 dah betul. Tapi jawapan mesti bagi dalam bentuk termudah ataupun terkecil. Kita dah belajar permudahkan pecahan. Bagi yang nombor dia dulu. Boleh? Boleh. Bawah pun boleh dengan sifir 4. Berapa darab 4? 4. Berapa darab 4? 8? 2. Siapa jawab 1/2 dia dapat full mark 2 markah. Siapa jawab sini dia dapat 1 markah je. Cikgu. Oh, saya dah faham cikgu. Tapi kan cikgu, tapi. Kenapa yang ni cikgu tak permudahkan? Contoh tadi. Kenapa 3 soalan cikgu tak permudahkan? Kerana tak boleh permudahkan dah. 2/3 tak boleh dah termudah. Ini paling kecil. Ini paling kecil. Nak bahagi sifir berapa? Sifir 2. Bahagi sifir 2, 1, 2, 2. Tak ada 3. Bahagi yang sifir 1. Cikgu, bolehlah bahagi sifir 1. Bahagi yang sifir 1. Berapa darab 2? 1 dapat 2? 2. Berapa darab 1 dapat 3? 3. Sama je lah. Tak payahlah bahagi yang 1, tak payah. 3/5. Boleh tak bahagi kaki sifir 3? Bawah tak boleh. Sifir 2 tak boleh. Sifir 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 semua tak boleh. Jadi ini dah bentuk termudah. Yang ini belum termudah. Boleh faham? Soalan nombor 2. Salin dan buat. Soalan nombor 3. Okey. Salin dan jawab atas kertas. Jawab atas buku. Cikgu bagi hint. Soalan nombor 2 dan 3 ini dia boleh dipermudahkan. Bagi jawapan dalam bentuk termudah. Dalam bentuk termudah. Seminit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa tak siap juga? Lambatlah awak. Penyebut sama tak? Sama. Bila sama boleh tambah tak? Boleh. 2 tambah 1, 3/9. Permudahkan dulu. Dalam sifir 3 ada tak 9? Ada. Bahagi 3, bahagi 3. Berapa darab 3 dapat 3? 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Siap. Yang kedua, penyebut sama tak? Sama. 3 tambah 1, 4/6. Boleh permudahkan? Boleh. Dengan sifir 4 boleh tak? Tak ada. Sifir 4 tak ada 6. Sifir 3 boleh tak? Sifir 3 ada 6, tak ada 4. Sifir 2 boleh tak? Boleh. Berapa darab 2 dapat 4? 2. Berapa darab 2 dapat 6? 3. Dah siap? Sudah. Siapa betul semua komen A? Siapa salah 1 komen B? Siapa salah 2 soalan komen C? Siapa betul semua A? Betul semua sampai sini tahu. Sini tak kira. Ni tak kira. Wajib jawapan ni. A. C ada seorang C. A plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. B seorang. B okey dah. Salah 1 okey. C. Ada 2 orang dah C. 2 orang salah semua. Yang ni nak pergi tambah penyebut tak sama pula. Boleh tak? Dah lambat nak terangkan. Okey, cukuplah dulu kelas kita malam ini. Cukup sudah. Kita belajar daripada jam 8 suku lagi. Sekarang 9.30. Dah 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. Siapa yang baru join kelas cikgu? Siapa baru join, nak tonton dari awal, klik link dekat bio. Kawan-kawan yang dekat TikTok ni, klik link kat bio, join dalam tele tu. Ada semua link kelas-kelas sebelum ni. Okay?
Yang nak buat bayaran pun nombor akaun pun dalam tu. Kelas kita kelas siri ke-13 dah. Maksudnya 13 kali kelas dah. Siapa first time join komen 1. Siapa 2 kali join kelas cikgu komen 2. Siapa join semua daripada siri 1 komen 13. Cikgu nak tengok ramai tak murid baru malam ni. Ya, teka-teki. Yes, teka-teki sekejap lagi. Sekejap lagi lah. Kita borak dulu. Weh, ramai 1, 2, 3. 13. Kau kena 13. Alhamdulillah ada murid daripada Koko 13, Azlin 13, Umil Nur Fazilah 13, Norita Tasri 13, Atikah 13, Sinar Lavender 13, Mira 9, Adam 13, 1, 1, 1, 13, 2, 2, 2, ada 2, ada 13, ada 10, ada 1, ramai juga murid baru. Tap like dulu, cukupkan 150k like. 1. Okay, siapa yang first time join kelas cikgu, sebenarnya jadual asal dia pada hari Jumaat. Hari Jumaat 8.30 malam untuk tahun 4, 5 dan 6. Hari Sabtu 8.30 malam untuk tahun 2 dan 3. Hari Ahad tahun 1, 8 malam. Itu jadual asal. Cuma minggu lepas cikgu ada kerja, tak boleh buat kelas, cikgu ganti malam ni. Malam esok ada kelas ganti tahun 1. Cikgu hari Sabtu ni ada kelas ke? Ada. Sabtu ni ada kelas. Tahun 2 dan 3. Tahun 4, 5, 6 hari Jumaat ni ada kelas. Tahun 1 esok ada, hari Ahad pun ada. Okey? Esok ada, hari Ahad pun ada. Kelas ni nama dia kelas RM5. Kenapa kelas RM5 nama dia? Sebab satu sesi macam ni, cikgu letakkan bayaran dia RM5. RM5 dia. Sejam lebih cikgu ajar. RM5 sahaja. Cikgu, saya tak mampu nak bayar. Tak payah bayar. Free. Siapa anak yatim? Dia kaya. Cikgu, dekat bank saya ada RM300,000. Tapi saya anak yatim, tak payah bayar. Anak yatim cikgu tak benarkan bayar. Lainlah kelas cikgu percuma. Asnaf. Asnaf ni orang yang terima zakat. Susah. Tak payah bayar juga. Tak perlu bayar walaupun 1 sen. Tak payah. Cikgu halalkan ilmu. Okay? Siapa dia bukan anak yatim, bukan asnaf. Tapi mak ayah dia tengah susah. Mak ayah dia sedang, alamak, kena bayar ke kelas cikgu Fadli ni. Bila dia terfikir macam tu, maknanya dia kewangan dia sedang sempit. Duit tengah tak banyak, nak kena sewa rumah, nak kena renew road tax, tukar tayar kereta dan sebagainya. Tak payah bayar. Join je kelas cikgu. Join je kelas cikgu, halalkan semua ilmu. Okay? Cikgu macam mana nak bayar? Nombor akaunnya kat mana? Yang kat TikTok, klik link di bio cikgu. Join dalam tele itu, ada nombor akaun, ada QR-nya. Nak beli buku ni pun dalam tu juga. Nak beli buku eksplorasi STEM pun dalam ni juga. Okay. Sekejap lagi kita nak main teka-teki, kita dah tamat. Tapi ramai dah murid nak keluar, mengantuk, nak tidur semua. Okey. Semua murid sebelum kita masuk kepada sesi teka-teki, duduk tegak. Siapa sedang meniarap, duduk. Siapa sedang baring, duduk sekejap. Siapa sedang berdiri, duduk. Kenapa duduk? Duduk tegak. Sebab nak ucap terima kasih. Okey. Nak ucap terima kasih kepada cikgu lah. Cikgu dah ajar awak 1 jam lebih tau. 1 jam lebih cikgu ajar awak. At least ucaplah terima kasih. At least ucap terima kasih. Awak bayar ke, tak bayar ke, tetap kena ucap terima kasih. Okey? Bukan sebab, oh cikgu saya bayar, saya tak perlu ucap terima kasih. No. Cikgu bukan nak sangat kepada bayaran awak. Tapi siapa yang bayar, cikgu sangat-sangat berterima kasih lah dari income cikgu. Dan ada orang bayar lebih. Dia bayar RM15. Lebihan tu cikgu anggap dia belanja anak yatim. Dia belanja asnaf yang dalam live cikgu. Dia belanja orang yang sedang susah. Dia belanja orang lain. Bukan dia bayar lebih pada cikgu. Dia tolong belanja anak yatim lain. Terima kasih banyak kepada yang bayar lebih, RM10, RM15, RM20, terima kasih banyak. Siapa yang tak mampu, tak payah bayar. Okay? Dan ingat, murid-murid anak yatim, asnaf dan mereka yang mak ayah dia sedang susah, tak mampu bayar kelas cikgu, ingat, ada je orang belanja awak. Ada je orang bantu awak. Okay? Jadi kita, orang dah tolong kita, at least kita doakan mereka. Kepada anak-anak yatim khususnya, asnaf dan mereka yang sedang susah, tolong doakan 3 perkara untuk orang yang bayar lebih ni. Yang pertama, bagi umur panjang dan sihat. Umur panjang tak sihat buat apa? Umur 300 tahun. Tapi sakit. Duduk atas katil je, tak boleh bergerak. Buat apa? Umur panjang yang sihat, nombor 1. Nombor 2, rezeki halal yang mencurah. Rezeki mencurah saja tak halal, buat apa? Pergi berjudi, duit dapat 1 juta. Buat apa? Orang Islam tak boleh. Jadi kita nak rezeki halal yang mencurah. Bagi rezeki halal dan banyak. Yang ketiga, kita mohon sangat-sangat, ya Allah ya Tuhanku, ada orang tolong bayarkan kelas aku malam ni sebab aku anak yatim, sebab aku asnaf. Tolong doakan supaya orang ini, mereka ini dimakbulkan segala hajat. Ya Allah ya Tuhanku, makbulkan segala hajat. Siapa saja yang bantu aku ini.
makbulkan segala hajat. Kenapa makbulkan segala hajat? Sebab ramai orang ada yang belanja awak ni, dia tak ada anak. Tapi dia tetap join kelas cikgu. Dia nak belanja awak. Jadi asbab sedekah, semoga Allah kurniakan anak pada dia. Ada orang suami dia sedang sakit, isteri dia sedang sakit, mak dia sedang sakit, ayah dia sedang sakit, anak dia sedang sakit. Dia join kelas cikgu, dia belanja 1 orang, 2 orang anak yatim, asnaf. Kita doakan dia, semoga yang sakit itu diberi kesembuhan. Mak dia sakit, suami dia sakit, moga-moga sembuh. Jadi banyaklah doa orangnya. Ada orang dia sudah sedang rugi, doakan dia berjaya. Jadi kita doakan 3 benda ni penting. Umur panjang yang sihat, rezeki halal yang barakah, yang ketiga dimakbulkan segala hajat. Okey, itu saja. Okey dah. Siapa? Terima kasih. Belum ucap terima kasih. Duduk tegak. Cikgu cakap, terima kasih kelas. Semua orang kena jawab, terima kasih Cikgu Fadli. Sebut nama cikgu. Cikgu tak nak terima kasih cikgu je. Sebut nama cikgu. Okey? Okey, ready? Duduk tegak. Terima kasih kelas. Terima kasih Cikgu Fadli. Okey? One more time. Duduk tegak. Terima kasih kelas. Okey, terima kasih semua. Siapa nak keluar, boleh keluar. Dah habis dah kelas kita malam ni. Jumpa hari Sabtu 8.30 malam untuk tahun 2 dan 3. Esok ada tahun 1. Tahun 4, 5, 6 jumpa hari Jumaat 8.30 malam. Kita masuk sesi teka-teki. Dah habis. Siapa nak keluar, boleh keluar. Siapa nak main teka-teki, jom. Kita layan 10 teka-teki. Teka-teki pertama dari cikgu. Cikgu guna buku Eksplorasi STEM. Fakta dalam ini. Okey. Matahari kan besar, jauh, panas. Kalau kita naik kapal terbang, kalau kita naik kapal terbang nak pergi ke matahari. Naik kapal terbang biasa, Asia, Mas, apa semua tu. Naik kapal terbang nak pergi matahari. Berapa lama kita sampai kat sana? Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun baru sampai kat matahari? Nah, teka-teki ilmiah. Teka-teki saintifik. Okey, berapa hari nak sampai? 2 hari, salah. 300 tahun, salah. 1 juta, salah. 10 tahun, salah. 20 hari, salah. 3 tahun, salah. Berabad-abad, salah. Setahun, salah. Sehari, setahun, 9 hari, 7 bulan, salah. 10 jam, salah. 10 bulan, salah. Infinity tahun, salah. 10,000 tahun, salah. 400, salah. 20,000, salah. 6 bulan, salah. 5 tahun, salah. Okey, cikgu bagi hint. Dia lebih pada setahun, kurang pada 30 tahun. Awak teka nombor dalam tu. Lebih pada setahun, kurang pada 30. Lebih pada 1, kurang pada 12 tahun. Salah. 90 dah lebih 30, dek. 25, salah. 20 tahun. Umi, Eshal. 20 tahun kita kena naik kapal terbang baru sampai di bulan. Kalau umur awak 8 tahun sekarang, awak naik kapal terbang nak pergi bulan, sampai sana awak umur dah 28. Ada misai, ada janggut. Teka-teki yang kedua berdasarkan buku ini. Lepas tu cikgu baca teka-teki awak, okey? Kambing biri-biri apa yang ada 4 tanduk? Kambing atau biri-biri ada 2 je tanduk biasanya. Kambing biri-biri apa dia ada 4 tanduk? 4 tanduk. Biri-biri apa? Jawapan dia tadi 20 tahun 4 tanduk. Apa pula? Kambing biri-biri. Kerbau pula. Kambing gurun salah. Kambing 4 ekor salah. Macam best buku tu. Nak beli kat anak? Klik link di bio. Memang best buku ni. Nanti aku tunjuk buku ni sekejap. Klik link di bio. Klik link di bio. Kambing apa? Kambing golek salah. Kambing unicorn salah. Rusa salah. Kambing kembar salah. Cikgu ada ulangan tak? Ada. Siapa nak tonton ulangan malam ni, ulangan kelas-kelas sebelum ni, klik link di bio, join dalam tele, dalam tu ada link-link kelas sebelum ni. Scroll je kat atas. Ada link yang boleh ditonton, rakaman ada boleh ditonton. Kambing yang ada 4 tanduk adalah biri-biri Scotland. Okey, cikgu tunjuk buku ni sekejap. Siapa nak beli, masuk dalam bio. Lepas ni cikgu baca teka-teki awak. 10 teka-teki. Okey, 10 teka-teki dari awak, cikgu dah bagi 2 dah. Sekejap cikgu tunjuk buku ni. Buku ni best, sangat bagus. Sangat best dan bagus bacaan seisi keluarga. Cikgu namakan dia Eksplorasi STEM. Cikgu, buku ni cikgu yang bina. Cikgu Muhammad Fadli dan juga kawan cikgu, Cikgu Muhammad Zahran. Meneroka, menjelajah, mencipta volume 1. Akan ada volume 2, 3 dan seterusnya. Okey, ni cikgu jadi angkasawan. Main-main cikgu dah pergi ke bulan tau. Angkasawan.
Okey, pengenalan dia STEM. Awak boleh tulis nama awak sini. Umur, tarikh lahir, makanan kegemaran, cita-cita semua. Okey, STEM tu dia apa dia? STEM adalah berasaskan pada sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi. Sains, teknologi, engineering dan matematik. Apa itu STEM? Okey, kemahiran STEM. Okey. Ayo, kita teroka eksplorasi STEM. Start meneroka di sini. Mula-mula tentang alam. Alam ni macam mana dia berkembang? Sistem planet kita macam mana? Kertas cantik tau, kertas material art, kertas minyak ni. Kertas macam majalah. 4 planet adalah planet gas, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Planet ni planet gas tau. Kemudian kita masuk lagi dalam sistem planet. Ada gas, hidrogen dan helium. Berapa planet? Planet Neptun adalah planet ke-8 dari matahari dan planet surya yang jauh. Dalam sistem zodiak adalah planet ke-4 terbesar. Neptun nombor 4 terbesar. Mustari planet ke-5 dari matahari dan terbesar dalam sistem surya. Planet paling besar di dalam sistem surya adalah planet Mustari. Bumi planet ketiga. Ini kita duduk kat sini. Ada Yutarik, Zuhrah. Okey, ini alam. Masuk bab galaksi, Bima Sakti. Graviti tu apa? Lubang hitam tu apa? Semua fakta menarik. Benua dan lautan. Bumi kita ada berapa lautan? 4 lautan. Ada berapa benua? 7 benua. Ada satu benua gergasi bernama Pangea. Dulu ada satu benua gergasi dan satu je laut. Bernama Pantalessa. Bagus buku ni. Tengok cikgu lagi naik ke bulan. Ada ayat Quran. Dalam Quran lama dah Allah bagi tahu tentang alam semesta ni. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Sebab tu ada orang naik atas angkasa. Allah dah bagi tahu lama dah boleh tembus. Kalau tidak mampu menembusnya kecuali dengan kuatan. Kamu tak mampu menembusnya kecuali dengan kuatan. Kuat macam mana? Ini maksudnya pintar. Kekuatan dalam otak, macam mana nak bina roketnya, bagaimana nak bagi dia pastikan boleh balik, selamat dan sebagainya. Sejarah hari bumi. Teknologi angkasa. Satelit tu apa? Teleskop. Pembeli buku cikgu ada peluang nak menang teleskop. Cikgu sediakan 3 teleskop dah. Pembeli bertuah. Mikroskop pun ada, kit sains pun ada. Cikgu bagi hadiah nanti. Hadiah cabutan bertuah. Dengan teleskop. Teleskop ini dinamakan oleh James Webb, ketua NASA. Kejuruteraan angkasa pula. Masuk juruteraan angkasa. Roket. Ini roket yang mana? Roket Amerika ni. Yang ni roket Rusia. Bentuk dia berbeza. Nama dia Soyuz. Soyuz 1 dilancarkan pada 23 April tapi berakhir dengan nahas. Akibat kegagalan payung terjun membunuh angkasawan Vladimir Komarov. Mati dia. Okey, tentang sejarah. Pemilik SpaceX adalah Elon Musk. Kemudian kita masuk cuaca. Sekarang cuaca panas kan? Kenapa cuaca panas? Sebab kita ada El Nino, kita ada La Nina. Iklim, kat mana lebih sejuk, kat mana lebih panas, macam mananya ada kecairan glasier. Kemudian masa dan waktu. Jam, artifak. Kita ada jam matahari tau. Ni jam matahari. Jam matahari dapat mengikat waktu dengan tepat. Okay. Hidupan pula. Masuk bab kehidupan. Mula-mula masuk tentang manusia. Berapa deria manusia. Kemudian kita masuk tubuh manusia. Dalam badan awak ada apa? Paru-paru kat mana? Hati kat mana? Limpa kat mana? Usus kat mana? Dalam jantung ada apa? Dalam paru-paru ada apa? Kemudian rangka pula. Tulang-tulang kita. Kemudian kita masuk robot. Best ni tak robot. Robot adalah mesin yang diprogram untuk melaksanakan arahan tertentu. Ini maksud robot. Cikgu beritahu tadi. Teka-teki kita yang pertama. Kata robot berasal daripada bahasa chess. Macam mana nak pronoun ni? Chess. Cikgu tak pandai nak pronoun ni. Di bahasa chess iaitu robota. Robota bermaksud pekerjaan yang membosankan. Pada tahun 1921. Okey, tugas robot di masa hadapan. Masuk tumbuhan pula. Tengok ayat Quran lagi. Ada ayat Quran lagi. Okay, next kita pergi kepada kategori tumbuhan. Pokok berbuah, tidak berbuah. Ini sains. Fotosintesis, mikroorganisma, jenis-jenis dia, protozoa, fungi, virus, bakteria, alga. Peralatan untuk melihat mikrosma.
mikroskop. Cikgu ada beli hariah ni. Cikgu ada sediakan 3 mikroskop. Bukan, 6 mikroskop. Untuk pembeli bertuah buku cikgu. Siapa beli buku ni ada peluang nak menang ni juga. Yang pertama teleskop. 6, cikgu beli 6 tau. Teleskop untuk kanak-kanak lah. Kemudian kita masuk tanaman. Macam mana tanaman pokok, rumah hijau tu apa. Teknologi pertanian, drone. Awak ingat boleh buat main dia ke? Drone ni kita guna dalam pertanian tau. Dia tabur baja, dia check pokok yang rosak dan sebagainya, tengok ada ular ke tak. Okey. Kecerdasan AI. AI tu apa? AI dah masuk tanaman bawah tanah. Kat Jepun dia ada 27 tingkat bangunan dia bina untuk tanam sayur-sayuran semua ni. Makanan berkhasiat. Apa yang paling berkhasiat kat atas? Makanan tak berkhasiat apa dia? Pengukuran, kita nak ukur unit apa? Haiwan. Ni banyak fakta yang menarik. Ada ayat Quran lagi. Kelompok haiwan, amfibia, mamalia, ikan semua ni. Burung, haiwan, warna-warni tahu. Paus biru Antartika adalah paus terbesar di planet ini. Haiwan terbesar adalah paus biru Antartika. Kuda laut mempunyai kemampuan penyamaran yang hebat. Awak tak nampak pun ada kuda laut kalau masuk dalam laut sebab dia menyamar. Kitaran hidup rama-rama. Binatang korban. 5 spesies haiwan terancam. Panduan siapa bela kucing, bela anjing, bela ikan. Ikut panduan ni. Bahan pula. Bahan apa? Petroleum. Tumbuhan, haiwan, batuan. 7 logam yang diketahui manusia. Ada yang manusia tak tahu lagi. Yang kita tahu emas, tembaga, perak, merkuri, plumbum, besi dan aluminium. 7. Sifar sisa. Fakta menarik. Ini best. Main teka-teki kat sini. Otak tidak boleh merasa sakit. Tak boleh sakit otak rupanya. Jika anda makan terlalu banyak lobak merah, kulit anda akan jadi oren. Siapa yang nak jadi kulit dia oren, makan banyak-banyak lobak merah. Tentang Uranus. Planet Uranus. Fakta haiwan pula. Tikus mul boleh hidup sehingga 30 tahun tau. Binatang ni umur dia 30 tahun. Fakta haiwan lagi. Beruang kutub tak mempunyai musuh semula jadi. Tak ada musuhnya. Fakta tentang Isaac Newton. Lahir bila, apa sumbangan dia. Fakta tentang bumi. Fakta tentang air, matahari, bla bla bla. Banyaklah. Okay, ini best. Activity hands on. Activity hands on. Apa maksud activity hands on? Lembaran kerja. Awak boleh buat dalam buku ni. Cabaran STEM. Cabaran roket belon. Untuk membina roket berkuasa belon dan menguji kajuan dan jaraknya. Macam mana nak buat? Kena ada straw, belon, pita. Awak boleh buat aktiviti di rumah dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan sekolah. Cabaran bunyi. Yang ni cikgu bagi soft copy juga. Kalau dia ada 3 orang adik-beradik, darjah 2, darjah 5, darjah 6, tak payah berebut nak buat dalam ni. Mak dia boleh print out, cikgu bagi soft copy lagi kat sini. 30 aktiviti hands on. Best. Sangat best. Kat mana nak dapatkan? Klik link di bio. Okay dah. Habis promote buku. Dah habis promote buku. Jom main teka-teki. Main teka-teki. 10 teka-teki dari awak. Yang pertama, bagi teka-teki. Bagi teka-teki sekarang. Bagi teka-teki. Negara apa dia tukar apa tadi? Dia tukar take. Apa maksud tukar take? Bertukar. Negara apa dia tukar take? Mama 25. Negara apa dia tukar take? Negara Turki. Ada yang jawab Turki. Negara apa tukar take? Turki. Betul tak Turki? Mama 25. Bagi jawapan. Cikgu pun jawab Turki jugalah. Cikgu tiru orang lain. Turki. Okay. Nur Salfarina tanya soalan. Salah. Salah lah. Turki salah. Negara apa tukar take? Turki salah. Iran. Cikgu lock Iran. Cikgu lock Iran. Ada yang kata Turki. Cikgu lock Iran. Ada yang kata British. Okey, Mama bagi jawapan sekarang. Negara apa yang tukar take? Iran salah. Habis apa jawapan dia? Jawab dah. USA. Mana jawapan dia, Mama? Mama, jawapan apa? Negara apa yang tukar take? Seberang take Terengganu. Okey. Shima Kamarul tanya. Dalam banyak-banyak api apa yang tak panas?
Api apa tak panas? Sima Kamarul. Api apa tak panas? Api apa tak panas? Bil api. Betul lah bil api. Lah, api itu tak panas. Bunga api panas. Bil api. Okay, next. Gajah terbang nampak apa? Nampak benar menipunya. Gajah boleh terbang. Haiwan apa macam kucing tapi lebih kecil dari kucing? Anak kucing. Haiwan apa nampak macam kucing tapi lebih kecil dari kucing? Anak kucing ya? Betul tak? Harimau besar lah. Betul. Okey. Dalam sebuah ladang dia ada 4 jenis haiwan. Yang pertama lembu, yang kedua ayam, yang ketiga kambing, yang keempat adalah itik. Lembu, kambing, ayam, itik, ada 4 binatang. Okey. Ada 4 binatang ini dibela dalam kandang. Suatu hari tuan dia pergi kat landang dia tengok lembu. Dia buka kandang lembu, semua lembu dia menjadi itik. Terkejut dia. Ni kandang lembu kenapa semua lembu jadi itik? Dia pergi kandang kambing, semua kambing dia pun jadi itik. Dia pergi kandang ayam, semua ayam dia jadi itik. Dia pergi kandang itik, itik jadi apa? Itik jadi apa? Itik jadi apa? Benci lah, awak tahu lah jawapan ni. Benci lah. Teka-teki bila terus jawab. Itik jadi banyak. Betul lah tu. Itik jadi banyak. Okay, next. Teka-teki apa? Cikgu nampak macam ada satu teka-teki best je orang bagi ni. Zila 81. Jangan lari ya Zila. Cikgu nak baca teka-teki dia. Teka-teki dia panjang. Gadis ayu berhati duka. Ini bagi pantun lagi. Gadis ayu berhati duka, duduk di bawah pohon berangan. Cubalah jawab, cubalah teka, makin diisi, makin ringan. Belon! Alah, senang. Tapi teka-teki Zila ni bagus. Dia bagi dalam pantun. Tahniah Zila. Cikgu suka pantun. Belon. Jawapan dia senang, belon. Tapi bijak. Teka-teki dia dalam pantun. Bas apa yang boleh masuk masjid? Basikal tak masuk masjid. Bas apa boleh masuk masjid? Bas apa yang boleh masuk masjid? Bas Islam. Basmalah. Bas apa? Bismillah. Basmalah. Betul ke basmalah? Cikgu bila habis? Dah habis dah. Sekarang kita main teka-teki. Dah habis dah. Betul tak basmalah? Okey, lock jawapan basmalah. Basri. Bas apa yang boleh masuk masjid? Basri. Nama dia Basri. Betul lah. Siri Nurihan Majid tanya, apabila kita gunting ada 1, bila kita tak gunting ada 2. Kalau tak gunting dia ada 2, bila kita gunting dia ada 1. Bijak teka-teki ni bijak. Cuba jawab yang ni tu. Kalau kita gunting dia jadi 1, kalau kita tak gunting dia 2. Nurihan Majid jangan lari tau. Awak kena bagi jawapan. Awak kena bagi jawapan nanti. Soalan teka-teki awak ni best. Hantu. Yang ni dulu. Jangan bagi teka-teki yang dulu. Kalau kita tak gunting dia ada 2. Kalau kita gunting dia jadi 1. Peliknya. Susah teka-teki ni. Kuman. Takkanlah kuman. Gunting kecil hati. Sebab tak kena lipas unicorn. Gunting bila tak guna. Gunting bila tak guna jadi 2 ke? Kalau guna jadi 1. Tak. Gunting kecil seluar. Apabila kita tak guna, tak gunting dia jadi 1. Dia jadi 2. Kalau kita gunting dia jadi 1. Give up. Nurihin, apa dia? Give up. Cikgu apa nama buku tu? Explorasi System. Klik link di bio. Ke nak belajar buku ni? Yang kita buat dalam live, klik link di bio. Dalam tele tu ada semua link. Link ni ada. Link untuk kelas-kelas sebelum ni pun ada. Mana tadi? Jawapan. Cikgu nak jawapan. Cikgu give up lah. Soalan teka-teki susah sangat dah. Bila kita gunting ada 1, bila tak gunting ada 2. Bagi jawapan. Apa yang bagi tadi? Air apa yang berani? Air terjun.
Siti Nurihin Majid, tolong bagi jawapan. Cikgu give up dah. Soalan teka-teki dia bijak ah. Kalau kita gunting jadi satu, kalau tak gunting jadi dua. Apa dia? Give up dah. Oh, jawapan dia gunting ke? Gunting. Kalau tak guna, satu gunting. Kalau guna, jadi dua ke? Sebab dia terbuka jadi dua. Oh, faham. Gunting. Kalau tak guna kan dia rapat. Satu je. Bila kita guna dia, itu dia terbuka. Jadi dua. Oh, faham. Tak payahlah sebut gunting awal-awal. Cakaplah, benda apa kalau kita tak guna dia jadi satu, kita guna jadi dua. Ni awal-awal awak kata. Benda apa kalau kita gunting jadi satu, kalau tak guna jadi dua. Tak apalah. Benda apa susah dicari? Kalau tak jumpa kita buat. Aisyah tu. Benda apa susah nak cari? Susahnya nak cari. Bila jumpa kita buang. Benda apa? Tai hidung. Kita korek hidung. Susahnya apa? Oh, dah dapat kita buang. Betul tak? Cikgu Lok jawapan tai hidung. Betul tak? Kutu betul tak? Kutu susah nak cari. Dapat jumpa kita buang. Kuman memang tak boleh cari. Betul. Jawapan dia tai hidung. Okay, next. 5 lagi soalan. Sampah susah nak cari. Haiwan apa jual beg murah dah lah. Haiwan jual beg murah ni banyak kali dah. Teka-teki sama. Lain pula. Bas apa yang pandai? Bas sekolah. Pokok apa macam semut? Soalan dia. Pokok apa macam semut? Pokok apa macam semut? Pokok apalah macam semut? Pokok apa macam semut? Jawab yang ni dulu. Nanti ada teki lain tu. Pokok apa? Rokok. Apa pula rokok? Pokok semut. Ada ke pokok semut? Daya shop. Nanti cikgu baca soalan daya shop. Pokok paki-pakis. Anak pokok. Pokok apa macam semut? Give up. Apa jawapan dia? Pokok apa nak dapat semut? Daya shop bagi teka-teki awak pula. Cikgu baca yang daya shop. Sian dia. Cikgu bacalah teka-teki saya. Mana daya shop? Pokok apa tadi yang macam semut? Pokok paku-pakis ke? Daya shop. Haiwan apa yang pekak? Okey. Haiwan apa yang pekak? Banyak kot haiwan pekak. Cacing pekak kan? Tak ada telinga. Cacing, ulat, lintah. 3 jawapan cikgu bagi. Binatang yang pekak adalah cacing, ulat dan lintah. Siput, ayam. Ada kata ular, ada kata semut. Okey, apa dia? Daya. Apa jawapan dia? Badak. Pekak badak. Betul lah badak kan? Jawapan dia ayam. Kenapa ayam? Kenapa ayam pekak daya? Bagi justifikasi. Kenapa jawapan dia ayam? Ayam pekak ke? Baiklah badak. Kalau badak kan ada pepatah pekak badak. Kenapa jawapan dia ayam? Cikgu nak tahu dulu. Kenapa ayam? Kenapa ayam tu pekak? Cikgu tadi saya bagi 3 teki. Fitri, tulis semula Fitri. Fitri bagi semula. Fitri, tulis semula teka-teki. Mana Fitri tadi teka-teki dia? Sebab dia pekak-pekak. Ayam sebab pekak-pekak. Mana Fitri? Saya nak baca soalan Fitri dulu. Sian Fitri. Tulislah soalan Fitri. Haiwan apa kaki di kepala? Haiwan apa kaki di kepala? Kutu. Kalau senang Fitri. Bagi susah sikit. 3D jelly by Ara. Kalau ditambat, ia gemuk. Kalau dilepas, ia kurus. Oh, sedap teka-teki ni. Kalau kita tambat, dia gemuk. Kalau kita lepas, dia kurus. Lembu, kalau kita tambat, dia kurus lah sebab dia tak boleh makan jauh. Kalau kita lepas, dia gemuk. Benda apa ataupun binatang apa ataupun apa ke benda bila kita tambat, dia jadi gemuk. Bila kita lepas, jadi kurus. Best. Hantu apa pandai bersilat? Hantua. Itu senang. Binatang Fitri. Siapa tadi bagi soalan ni? 3D by Ara tadi. Apa benda kalau kita tambat dia jadi gemuk? Kalau kita lepas jadi kurus. Bagus hati ni. Perut. Kalau tambat jadi gemuk, kalau lepas jadi kurus. Salah, tak boleh. Belon. Kalau tambat jadi gemuk, kalau lepas jadi kurus. Oh, betul lah. Kita tiup belon. Dia pun tambat jadi gemuk. Kalau kita lepas jadi kurus. Oh, betul-betul belon. Teka-teki itu bagus. Teka-teki ni baru bagus. Ini hantu apa pandai bersilat hantu.
Betul tak baik arah? Cikgu pilihlah saya online often. Online often, bagi teki-teki. Online open, online open, online open. Tulis teki-teki awak. Cepat-cepat, 3 lagi teki-teki ni. Online open. Mana online open ni? Kita nak baca yang dia dulu. Kapal terbang jatuh, masuk apa, Afrina? Masuk surat khabar. Senang. Kita nak baca online open. Pastikan soalan awak biar puas hati, best, Mana online open ni? Cikgu pilih saya, dia tak tulis pun soalan dia. Negara apa ada 42 perempuan? Negara apa ada 42 perempuan? Umi Isyal. Negara apa ada 42 perempuan? Portugal. Betul lah Liza. Portugal. Senang. Next. Portugal. Okey, yang ni sedap. Mrs. Ramadan punya soalan. Kalau ular jadi pengawas peperiksaan, dia cakap apa? Ular jadi pengawas peperiksaan, dia cakap apa? Itulah bunyi ular kot. Kalau ular jadi pengawas peperiksaan, kenapa nak jadi pengawas peperiksaan? Kenapa tak jadi polis? Jadi pengawas peperiksaan, dia cakap apa? Shh. Betul lah. Shh. Kan? Dia suruh diam. Shh. Lah, senang. Next. Negara apa tak ada nama? Nora Salfarina. Negara apa tak ada nama? Binatang apa, burung apa tak suka perempuan? Eagle. Negara apa tak ada nama? Panama. Senang, Panama. Dapat kali lagi kecil tu. Lain. Cikgu pilihlah saya. Z. Cepat bagi Z. Cikgu pilih Z dah ni. Z. Mana Z? Mi, pilih saya. Mana Mi? Mi. Tulislah balik, cikgu tak boleh nak scroll up atas jauh dah. Siput ada berapa gigi? Soalan ni soalan ilmiah. Siput ada berapa gigi? Cikgu pun tak tahu siput ada berapa gigi. Soalan pada Z. Siput ada, cikgu teka 32. Dia banyak lagi gigi dalam tu. Dia ada 120 gigi. Okey. Siput dia ada gigi. Ada, siput ada gigi. Cikgu pernah tengok dalam fakta dia. 100 gigi, 14. Cikgu jawab 120 gigi. Okey, Zek, apa jawapan dia? Banyaklah. 900. Orang jawab 900. Kosong. Ada orang kata kosong. Beribu. Beribu. Banyak lagi. Jawapan dia, siput ada beribu-ribu gigi tau. Cikgu ingat ratus-ratus ribu. Bagus lah teka-teki ni. Bagus. Ilmiah. Negara apa yang sesat? Best soalan ni. Negara, Mak Ngah tanya. Negara apa yang sesat? Last three. Ni yang ketiga dah. Last three. Negara apa yang sesat? Kita tak jumpa pun buku tu. Ni. Buku ni. Dalam tele cikgu, scroll atas sikit. Ada buku eksplorasi STEM. Buku ni pun ada link. Dekat link kelas live tu ada, saya letak buku ni. Buku ni dalam tele tu scroll atas sikit ada. Negara apa yang sesat? Norway. Tadi jalan. Norway. Betul ke Norway? Okay. Last two. Syarifah Aniza. Cikgu, haiwan apa yang tak ada kaki? Haiwan tak ada kaki banyak lah. Haiwan tak ada kaki. Siput tak ada kaki. Pacat tak ada kaki. Ular tak ada kaki. Banyak. Boleh. Soalan tu senang sangat. Banyak jawapan. Norway. Dalam banyak-banyak pen apa boleh makan? Kurik-kurik. Dalam banyak-banyak pen apa boleh makan? Penalty. Pencil tak boleh makan. Pen. Dalam banyak-banyak pen. Pancake. Betul lah Anda. Pancake. Panadol. Boleh makan. Panadol. Fikri Alimi. Tolonglah cikgu. Siap dia tak tolong. Fikri Alimi. Okey, Fikri Alimi. Soalan last. Dari Fikri Alimi. Pastikan soalan awak best dan berkualiti. Tahu tak? Fikri Alimi. Soalan terakhir kita Fikri Alimi. Pastikan soalan ini best. Mana Fikri Alimi?
Fikri Alimi. Fikri Alimi. Mana soalan dia? Fikri Alimi. Fikri Alimi. Mana Fikri Alimi? Bagi saya kalimat. Okey ni. Benda apa yang boleh membekukan semua benda? Benda apa yang boleh membekukan semua benda? Kuzan. Tahu Kuzan? One Piece. Dia ada kuasa buah syaitan yang membekukan semua benda. Cikgu jawab Kuzan. Benda apa yang boleh membekukan semua benda? Cikgu jawab Kuzan. Cikgu jawab Kuzan. Ais. Ada yang jawab ais. Peti ais. Ada yang jawab peti ais. Ada kata sarung buku. Apa dia jawapan dia? Fikri. Salah. Apa jawapan dia? Cikgu jawab dah. Ice fruit. Apa jawapan dia? Fikri. Peti ais. Orang kata peti ais. Yang ni satu lagi last. Coconut ni. Watermelon. Dari tadi kita tulis komen yang sama. Fikri bagi jawapan dulu. Apa jawapan dia Fikri? Kamera. Oh betul lah. Freeze. Bukan membekukan Fikri. Dia freeze. Dia menghentikan. Benda apa yang menghentikan semua benda? Mana boleh membekukan? Last. Soalan last adalah daripada coconut, watermelon. Pin apa yang menyakitkan? Pin apa yang menyakitkan? Pin yang tercucuk kat badan. Pintu. Pintu tak sakit. Pin apa yang menyakitkan? Pintu sakit ke? Mana sakit? Pintang. Pintu. Pin tudung lah menyakitkan. Cikgu jawab pin tudung. Pinsau. Pinsan. Pinsan tak sakit ke pinsan? Pin tajam. Pin tudung. Pisau bukan pin. Pin. Ada jawab pin. Pin mana sakit? Pinjam. Pisau. Pinangan ditolak. Betul lah. Pinangan ditolak. Dia kena tolak sakitnya hati sedih. Cikgu tukar jawapan cikgu jadi pinangan ditolak. Okay, betul tak? Coconut, watermelon. Bagi jawapan awak. Bagi jawapan sekarang. Teka-teki last kita, pin apa yang menyakitkan? Cikgu jawab pinangan ditolak. Bagi jawapan watermelon. Pinjam 100. Pinjam 100 tak sakit sangat. Kalau kita ada duit, bagi ambil Jawapan dia pinjam 100. No. Tak boleh jawapan tu. Jawapan yang paling tepat, pin apa yang menyakitkan adalah pinangan ditolak. Itu sakit. Betul-betul sakit. Okey, cukuplah dulu kelas kita untuk malam ni. Jumpa malam esok tahun 1 jam 8 suku malam. Tahun 456 hari Jumaat. Awak kita jumpa hari Sabtu ni Jumpa lagi semua. Minta maaf pada semua yang cikgu tak sempat nak baca soalan apa semua tu. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri cikgu. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.